أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah muka surat 20. Muka surat 20 baris yang ke-16 daripada atas. Muka surat 20 baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib dibasuhkan daripada najis anjing dan babi. Najis mughallazah, anjing dan babi. Dan anak daripada salah suatu daripada keduanya. Anak daripada salah suatu daripada keduanya, kedua anjing dan babi. Kalau kita biasa sebutnya salah satulah. Salah satu daripada keduanya daripada anjing dan babi. Itu maksud salah suatu. Mana salah suatu daripada keduanya. Anak daripada salah suatu daripada keduanya. Contohnya anjing dia berlaki dengan kambing. Keluar anak. Panggil berlaki tak panggil benda. Bukan panggil berkahwin pula. Panggil berkahwin. Jadi anjing ni dia ayat apa nak panggil? Kalau anjing dengan kambing panggil apa? Berlaki ya tau. Bukan berlaki. Tidak betul itu. Anjing bining dengan kambing gitu. Lah ada apa lah? Anjing dengan kambing. Keluar anak. Walaupun atas rupa kambing sekalipun, tu najis mughallazah. Dan anak dua salah suatu dari keduanya, contohnya dengan binatang yang suci. Wajib dibasuh ni 7 kali. 7 kali. 7 kali dengan air. 7 kali dengan air. Berhenti setakat tu. Salah suatu ni. Mana kalau kita biasa kok, salah satu. Wajib dibasuhkan ni 7 kali dengan air. Salah suatu ni salah satu daripadanya, daripada 7 kali itulah. Air tanah. Mana air jernih 6 kali, air tanah sekali. Kesemuanya 7 kali. Air tanah tu yang meratakan tempat kena najis.
Dan jika dibasuh pada air yang berlari, air yang derah, air yang bergerak lah. Air yang berlari ni air yang bergerak, bukan air yang tenang. Air tenang ni macam air kolah. Air tenang ni macam air tasik. Air berlari, air sungai lah, air berlari. Dan jika dibasuh pada air yang berlari, lagi keruh. Air tu keruh. Air sungai sekarang. Air sungai, hak keruh mari daripada air hak sebelah hulu. Sebelah hulu kan dia keruh air kan. Membadai 7 kali perlarian air atasnya, atas benda yang kena najis, dengan tiada di tanah akan dia, kerana air keruh tu air tanah dah lah. Tak nak tanah-tanah dah, sebab air keruh tu air tanah. Ni kita pergi kepada bicara basuh najis mughallazah. Anjing, babi dan anak salah satu dak anjing dan babi, contohnya dengan binatang yang suci. Najis mughallazah, najis yang berat. Kemudian kita 2 minggu turut-turut kitab Penawar Hati pun tak sempat nak baca, bicara berkaitan dengan syarat basuh najis ni, air yang sedikit datang ke atas tempat yang kena najis. Ni syarat yang mustahak dalam mazhab Syafi'i kita. Ni syarat dalam mazhab Syafi'i. Menyucikan najis apa sekalipun. Najis mutawassithah ke mughallazah sudah kira lah. Syaratnya air datang. Wurudul ma'il qalil alal mahallil mutanajjisi. Datang oleh air yang sedikit atas tempat yang kena najis. Air dikena warid, air yang mendatangi. Jangan air yang sedikit didatangi, maurud dipanggil. Air yang sedikit didatangi oleh najis. Air yang sedikit didatangi oleh najis, air sedikit tadi automatik dihukumkan najis walaupun tidak berubah. Sebab air yang sedikit ni dia lemah. Didatangi oleh najis pula. Air banyak dia kuat. Najis datang pun tak apa selagi tidak berubah. Air banyak dia kuat. Masa saya contoh dahulunya, air satu kolah besar. Tiba-tiba anjing terjatuh ke dalam tu, duduk berenang. Berapa jam kali dia berenang pun. Tak apa tu. Najis datang ke atas air. Tapi air banyak dia kuat. Kalau kata anjing yang berenang tu kencing sekalipun, air banyak kuat. Selagi air tu tak berubah dengan sifat kencing, air kencing dia tu, air kolah tu tetap mutlak suci lagi menyucikan. Ada ni. Sebab air banyak kuat. Tidak akan dihukumkan najis selagi tidak berubah. Al-ma'u iza balagha qullataini lam yahmil khubusa. Air boleh sampai je kalau dia tidak akan menanggung najis. Air itu tidak akan jadi najis. Sebab air itu kuat. Walaupun didatangi oleh najis, walaupun didatangi oleh najis mughallazah sekalipun, air yang sedikit dia lemah. Tiba-tiba didatangi oleh najis pula, automatik air sedikit tadi tu dihukumkan najis. Adapun kalau air sedikit, lemah air sedikit ni, tetapi air yang sedikit ni
mendatangi akan tempat yang kena najis. Maka air yang sedikit tadi jadi kuat. Sebab dia mendatangi, bukan didatangi oleh najis. Tapi faham situ molek. Faham molek sini, tak muskil lah berkaitan dengan kita 2 minggu dah. Duk bicara bab mesin basuh. Janji air datang. Janji air datang. Air sedikit lemah. Tetapi air sedikit ni mendatangi tempat yang kena najis. Yang mana? Yang pertamanya air najis, jirim najis dihilangkan terlebih dahulu. Dihilangkan terlebih dahulu. Mana kalau tahi muntah buang. Kalau air kencing yang beladung lap biar kering. Ada ni, kalau tahi, kalau muntah ambillah sok kabur ke tisu ke dak kira lah, buang dahulu. Kalau air kencing lap dahulu. Jirim dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian air yang sedikit tadi didatangi atas tempat yang kena najis. Maka air yang sedikit yang lemah tadi dia menjadi kuat sebab dia mendatangi. Maka air sedikit tadi sudah bersentuh dengan tempat yang kena najis. Air yang sedikit tadi sudah menyentuh tempat yang kena najis. Air sedikit apa dokolah. Dia sudah bersama dengan tempat yang kena najis. Air kekal mutlak suci lagi menyucikan selagi air itu tidak berubah. Jangan duk faham semata-mata air bersentuh dengan najis maka air tersebut dihukumkan najis. Salah sangat-sangat. Sebab nanti di bawah tu akan bicara selepas bicara cara menyucikan najis mughallazah. Di bawah tu sedikit, ketahui olehmu bahawasanya air pembasuh najis. Air pembasuh najis. Mana apa air pembasuh najis? Air yang digunakan untuk membasuh najis. Dia panggil ghusalatul mutanajjisi. Air yang digunakan untuk basuh najis itu suci. Air itu sudah bersentuh dengan najis. Air itu sudah digunakan untuk menghilangkan sifat najis. Air pembasuh najis ni suci. Ketika air pembasuh najis ni dia basuh najis, menghilangkan sifat najis, air ni sudah bersentuh dengan benda yang kena najis. Air yang sedikit bersentuh dengan benda yang kena najis, janji air tu datang ke atas tempat najis, air itu tidak akan jadi najis. Ni. Air yang digunakan untuk menyucikan, untuk menghilangkan sifat najis ni. Hilanglah sifat najis tempat tersebut. Air pembasuh najis ni kekal suci. Jikalau tidak berubah, suci. Tetapi tidak menyucikan. Dia panggil air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang suci. Tetapi tidak menyucikan. Air ni digunakan untuk basuh najis. Air ni lah yang menghilangkan sifat najis. Air ni sedikit saja, tak payah kolor. Tapi dengan air ni lah yang menghilangkan sifat najis. Mana kalau kita kata sifat najis tu larut dalam air tu. Sifat najis tu bersekali dengan air tu. Jadi najis dah air tu. Sebab air tu sedikit. Air datang. Dia jadi kuat. Takkan dia najis.
Sekarang dalam air yang sedikit tu, larut di dalamnya sifat najis. Hilang sifat najis. Sifat najis duduk mana? Duduk dalam air sedikit tu lah. Tapi berubah dah air tu. Tak berubah, sifat najis sikit je. Air tu kekal suci. Tetapi tidak menyucikan. Sebab apa? Sebab dia berperanan dah sekali. Apa peranan dia? Menyucikan tempat yang kena najis. Dia sudah berperanan dah sekali, menyucikan. Maka habis dah. Hak menyucikan tak ada dah. Dia hanya kekal suci sebab tidak berubah. Menyucikan. Menyucikan. Apa buat dah tu? Pakai dah. Apa pakainya? Menghilangkan sifat najis. Sama macam ginilah. Air mutlak, suci menyucikan. Buat ambil air semayang. Mengangkat hadas kecil. Buat mandi wajib. Mengangkat hadas besar. Berfungsi dah sekali. Menyuci dah. Menyuci apa ni? Menyuci daripada hadas. Maka sekali je air ni boleh menyucikan sebab air sedikit. Kalau air banyak sekolah tu menyucikan, mengangkat hadas juta kali pun air tu kekal suci menyucikan sebab air banyak. Air sedikit dia sudah berfungsi sekali mengangkat hadas, maka dia tak boleh nak menyucikan kali yang kedua. Tapi air kekal suci, tidak menyucikan. Samalah juga air digunakan untuk basuh najis ni, dia sudah menghilangkan sifat najis dengan air yang sedikit tadi. Maka menyucikan, tak dah. Sebab dia sudah menyucikan sekali. Tapi kekal air itu masih lagi suci, selagi tidak berubah. Mana air yang bersama dengan najis, tidak akan dihukumkan najis. Jikalau air sedikit yang lemah tu, dia datang ke atas tempat najis. Maka dia jadi kuat sebab dia datang. Hak saya baca kitab Idaman Penuntut minggu lepas tu, datang dia letak makna dengan jiru, cucu, lalu. Dia kata jiru, cucu. Sebab buku Idaman Penuntut ni orang Johor. Dia kata orang Utara panggil air lalu. Jiru, cucu, air lalu. Tambah pula bilah, tak tahulah. Tapi yang kita naknya ni, air datang. Datang tu mana? Cucu, jiru, lalu, bilah, tak tahulah. Tapi syaratnya air datang. Ini syarat dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab lain tak ada syarat ni. Walaupun air sedikit satu baldi, didatangkan seluruh yang diyakini najis. Ni buatlah kali sebut ni. Yakin najis, bau hukum najis. Kemungkinan najis, hukum suci. Air satu baldi tak sampai 2 kolok. Tiba-tiba seluruh yang diyakini najis didatangkan ke atas air yang sedikit. Mazhab yang lain, air sedikit tak akan jadi najis walaupun didatangi oleh najis sekalipun selagi tidak berubah. Dia mudah, mazhab lain mudah. Ni kita mazhab Syafi'i ni lah. Air yang sedikit kena datang ke atas tempat najis. Sebab air sedikit lemah. Kalau didatangi oleh najis kot, najis lalulah dianya. Ni ilah kerana pakai kau akal. Ada ni. Kalau air sedikit lemah ni, dia datang ke atas tempat najis. Gagah dia sebab dia datang. Ni mazhab Syafi'i. Datang macam mana? Datang sebagaimana Nabi SAW datangkan air ke atas pasir dalam masjid Nabi yang orang Badawi kecing. Itu air datang, Nabi pun siram. Itu nak apa itu? Nak panggil cucu, jiru ke atas air kencing orang Badawi dalam masjid Nabi SAW yang berlantaikan pasir.
Atau air datang tu. Tu dalil mazhab Syafi'i. Air menanti macam mana? Nabi larang. Bangun tidur, Nabi larang, jangan kamu selamkan tangan kamu ke dalam air bejana. Jangan. Bangun tidur, ambil tangan, pergi selam ke dalam air bejana. Sebab Nabi kata, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَتَتْ يَدُهُ. Kerana tak tahu tangan tu tidur mana. Faham tak maksud Nabi kata tu? Tubuh memanglah tidur tepat tu. Tapi tangan tidur di mana? Ke tangan ikat? Kerah tangan. Jadi Nabi kata tidur malam tu tak tahu tangan tidur di mana. Nabi suruh basuh dulu tangan. Jangan tangan tak tahu tidur mana ni didatangkan ke air bejana, air dan bekas. Tu Nabi larang. Sebab apa? Sebab tangan akan datang ke atas air yang sedikit. Ini dalil mazhab Syafi'i kita. Air datang, air menanti. Biar faham situ. Mazhab lain tak ada. Dia dalam mazhab-mazhab yang lain, termasuk pandangan Imam Nawawi sendiri, air sedikit ni bukan didatangi oleh pakaian yang diyakini najis. Bahkan air yang sedikit didatangi oleh zat najis sekalipun. Tahi cicak. Bukan kena najis dah. Barang najis itu. Jatuh ke dalam air satu beldi. Kebanyakan mazhab, termasuk pandangan Imam Nawawi, air beldi itu kekal suci, lagi menyucikan selagi tidak berubah. Buang je tak cicak. Ini bukan pakaian yang diyakini najis, yang datang ke air beldi yang sedikit. Tahi cicak betul-betul. Jatuh ke dalam air satu beldi air sedikit. Tak najis, lagi tak berubah. Ada ni. Tak najis, lagi tidak berubah. Nabi kata, al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba alaihi ruhuhu au ta'mu au launu. Air tak akan jadi najis. Malaikat bila berubah dia punya sifat, dia boleh jadi najis. Air tak akan jadi najis. Jadi sekarang ni, air sedikit. Tak cicak masuk ke dalam pun tak akan hukum najis. Ini setakat, bukan najis. Pakaian yang suci yang hanya kena najis. Pakaian yang suci yang hanya ada sifat najis. Jirim najis. Kalau air kencing, kering lama dah. Di seluar tu hanya ada sifat najis. Didatangi ke dalam air sedikit, lagilah tak apa-apa air tu. Ini dah. Ini termasuk pandangan Imam Nawawi. Pandangan Muktamad mazhab Syafi'i dah. Kalau air satu beldi jatuh tak cicak, air itu automatik najis sekalipun tidak berubah. Air yang sedikit satu beldi didatangi oleh pakaian yang yakin najis, air satu beldi itu automatik dihukumkan najis sekalipun tidak berubah. Sebab air yang sedikit dia lemah. Air yang sedikit yang lemah didatangi ke atas tempat mendatangi ke atas tempat yang kena najis, maka air yang sedikit itu menjadi kuat. Itu syarat dia. Jadi mesin basuh menepati syarat air yang datang. Sudah. Air bertakung di tempat yang sama, tidak ada isu.
Minggu lepas saya buka telefon nak tengok soalan. Minggu ni saya buka telefon sekali lagi ni. Tapi takut tak jadi kerja. Dia tengok ke soalan dalam ni. Sebab kita nak tunggu soalan daripada orang masjid ni. Orang masjid ni senyap je. Tunggu soalan dalam telefon pula. Saya sebut hak kebiasaan orang kita. Kalau pakaian tu yakin najis, dia akan basuh di air pahit terlebih dahulu. Di singki terlebih dahulu sebelum dimasuk mesin basuh. Berarti orang kita menggunakan mesin basuh bukan menyucikan pakaian najis. Hanya nak menghilangkan kotoran-kotoran saja. Tu kalau pakaian tu tidak najis, hanya kotor, tak ada isu. Air datang, air menanti, tak ada isu. Kalau pakaian hanya kotor, busuk, peluh, gitu saja, tu bukan najis. Yang kita bicarakan ni pakaian najis. Orang kita biasa buat, kalau nak basuh mesin basuh, najis di pakaian tu dibasuh kok luar dulu. Tak perlu buat gitu pun. Rembah mesin basuh tu pun tak apa dah. Cuma saya kata orang kita ni kebanyakannya buat gitu. Kalau kita ni kalau pakai najis, dia basuh luar dulu. Maknanya orang kita tidak membasuh najis dengan mesin basuh. Dia hanya membasuh pakaian yang kotor sahaja. Dan memang kita ni kebanyakan pakaian kita bila kena najis. Kita ni orang tua ni. Bila kena najis? Bila kecing dah seluar? Bila terberak? Bila? Bila kita ni? Tak ada najis-najis dia pakaian kitanya. Tu dah cerita hal mesin basuh lah. Tak basuh seminggu pun tak apa. Tapi jangan main kat orang lah. Duduk jauh-jauh daripada orang. Apa jauh dulu? Seminggu tak basuh baju. Dua apa? Tak jumpa najis lagi. Bila nak basuh, nanti jumpa najis. Tak jumpa najis. Tunggu seminggu 2 minggu pun tak basuh lah jawapan dia. Maknanya kita ni tak ada najis. Kita pula pakaian orang tua dengan pakaian anak-anak tidak disekalikan. Walahal anak yang belum mumayyiz sekalipun, Ghalib pakaian dia tak lepas dia najis. Sebab dia tak kerti basuh lagi budak ni. Kencing pun tak berhenti molek kencing. Dia pakai seluar dah macam. Dah budak belum mumayyiz. Sekalipun kalau tak jumpa najis di pakaian kanak-kanak yang belum mumayyiz, hukum pekah, hukum suci. Budak belum mumayyiz ni kebanyakannya memang ada najis. Memang kebanyakan. Ghalib dia gitu. Tapi hak pakaian kali ni jumpa najis ke tak? Tak jumpa tapi biasanya tak kira. Jadi tak jumpa najis di pakaian, walaupun budak tu belum mumayyiz, pakaian dia hukum kotor, tidak hukum najis. Jadi kita balik pada hukum pekah ni. Jangan pakai hukum perasaan kita. Pakai letak najis senang. Senang. Mentang-mentang air banyak. Dia tak akan hukum najis. Maknanya kita tak guna mesin basuh pun. Kalau betul-betul seluar tu kena air kencing. Seluar dalam tu tadi kena air kencing. Dia tak basuh kok luar. Dia pun masuk dalam mesin basuh. Tak apa. Sebab mesin basuh air datang, dia akan menyucikan najis yang ada di seluar, yang ada di seluar dalam tu. Bukan kata, bila saya sebut, kebanyakan orang kita ni, kalau najis, dia basuh luar dulu. Jangan faham, dia kena buat gitu. Tak. Soal gitu pun tak apa. Lepas tu ditanya pula, kalau air najis ada, air kencing di seluar tu belum kering, kalau perah, keluar air kencing, dia tak perah-perah. Dia bubuh sekali mesin basuh. Dengan jirim najis tidak dihilangkan. Air datang juga tu. Kali yang pertama.
air itu automatik hukum najis. Sebab bercampur dengan jirim najis. Walaupun air datang, tapi kalau bercampur dengan jirim najis, maka air yang datang tadi automatik dihukumkan najis walaupun tidak berubah. Sebab dia bercampur dengan air kencing yang masih lagi, kalau perah keluar jirim dia, keluar zat dia. Maka air yang pertama dalam mesin basuh tu najis. Air datang betul, tetapi di seluar tu ada jirim najis. Di seluar tu ada tahi stokor. Tahi pun tak buang pelik ni, tak kira lah. Di seluar tu ada tahi stokor. Air datang pun jirim tidak dihilangkan, maka air dalam mesin basuh kali yang pertama dihukumkan najis. Air najis tu pun keluar, masuk air kali yang kedua, kali yang ketiga. Air kali kedua itulah yang menyucikan kembali hak pakai najis dalam mesin basuh. Tapi tak ada kok kerja gitu. Kalau cuma hak mengelepasnya timbul persoalan keputihan.